Seorang petugas keamanan di Serpong, Tangerang, Banten, Jumat pagi tewas setelah digigit ular berbisa jenis suling. Si pawang ular yang mempertontonkan bermain-main dengan seekor ular king cobra dan menjadi viral di media sosial akhirnya berujung maut. Kisah manusia yang maut diserang ular bukan pertama kali terjadi. Sebelum ini sudah ada ramai yang cedera, malah meninggal dunia akibat serangan ular. Mulai dari seorang petani hingga penyanyi dangdut. Salah satu kisah yang paling terkenal ialah kisah Irma Bule. Ngomong paling enak jadi raja. Penyanyi berusia 29 tahun ini menjadi sebutan ramai bukan sahaja di Indonesia, malah di seluruh dunia. Mungkin di Indonesia, nama Irma Bule dikenali sebagai bintang dangdut. Namun insiden yang berlaku pada 3 April 2016 membolehkan namanya mula menjadi perhatian. Malangnya Irma tidak sempat mengejar impiannya kerana pada 4 April 2016 dia menghembus nafas terakhir di sebuah hospital di Karawang. Irma disahkan meninggal dunia saat beraksi di pentas bersama seekor ular king cobra. Walaupun kisah ini sudah 10 tahun berlalu, tidak banyak laporan yang cuba memahami mengapa Irma sanggup membuat persembahan bersama seekor ular berbisa. Kebanyakan perhatian hanya tertumpu kepada kematian tragisnya. Irma Bule atau nama sebenarnya Irmawati bukanlah penyanyi terkenal di peringkat nasional. Dia merupakan seorang ibu kepada 3 orang anak dan dikenali di sekitar Karawang melalui persembahan goyang ular. Irma mula menyanyi dangdut sejak tamat sekolah menengah rendah. Dangdut merupakan genre muzik yang sangat popular di Indonesia dan sering digunakan untuk menghiburkan orang ramai dalam majlis perkahwinan dan kenduri kampung. Ramai gadis muda datang dari keluarga miskin terpaksa menjadikan nyanyian sebagai sumber pendapatan untuk membantu keluarga. Namun begitu, bayaran yang diterima oleh penyanyi dangdut juga agak rendah. Seorang penyanyi biasanya menerima sekitar Rp300.000 bagi satu persembahan. Namun jika mereka membuat persembahan bersama ular, bayaran itu boleh meningkat. Dalam dunia hiburan kecil seperti ini, persaingan sangat sengit. Setiap penyanyi perlu mencari cara tersendiri untuk menonjolkan diri agar mudah diingati oleh penonton. Mereka terpaksa berfikir secara kreatif dan kadang-kala berisiko, semata-mata untuk memastikan mereka tidak tenggelam dalam persaingan. Setiap penghibur berusaha keras untuk menjadi bintang dalam setiap persembahan. Irma telah membuat persembahan bersama ular selama 8 tahun dan kebiasaannya menggunakan ular sawah yang tidak berbisa. Sebagai langkah keselamatan, mulut ular biasanya ditutup dengan pita pelekat bagi mengelakkan ia menggigit. Namun sejak tahun 2014, dia mula menggunakan ular kobra sebagai salah satu persembahannya. Walaupun ia mungkin membawa cabaran dan bahaya tersendiri, bagi Irma Bule, persembahan bersama ular menjadi identiti yang membezakannya daripada penyanyi lain. Pada malam 3 April 2016, Irma dijemput untuk membuat persembahan di sebuah majlis perkahwinan di Desa Dawan, Kecamatan Lemah Abang. Pada mulanya Irma ditampil sebagai tetamu jemputan. Disebabkan jemputan saat akhir, Irma dikatakan tidak sempat membuat persiapan seperti kebiasaannya, termasuk tidak membawa pawang ular yang selalu bekerja dengannya. Pihak penganjur menyediakan segala keperluan persembahan, termasuk alat muzik, pawang ular, dan seekor ular kobra. Ular ini bukan jenis yang biasa digunakan oleh Irma sebelum ini kerana dia lebih kerap menggunakan ular sawah yang tidak berbisa dalam persembahan terdahulu. Dilaporkan bahawa ini adalah permintaan daripada Irma sendiri. Dia dikatakan menyewa ular tersebut dengan bayaran sekitar Rp200.000 untuk satu persembahan. Sebelum Irma naik ke pentas, pawang ular sempat memberi amaran kepadanya bahawa ular itu masih belum jinak dan sukar dikawal. Namun begitu, persembahan tetap diteruskan. Irma dilihat menyanyikan sejumlah lagu dan menari bersama seekor ular king cobra sepanjang kira-kira 4 meter. Semasa melakukan persembahan, Irma secara tidak sengaja memijak ular berbisa itu sebelum dipatuk di bahagian paha.
Kru di pentas kemudian menarik ular itu dari kakinya. Namun Irma tetap meneruskan persembahan. Bisa king cobra bersifat neurotoksik yang bermaksud ia menyerang sistem saraf dengan cepat dalam tempoh beberapa minit selepas gigitan. Dia terus bertahan selama 45 menit sebelum kesan bisa mula merebak ke dalam tubuhnya. Kemudian dia mula mengalami muntah-muntah sebelum tidak sadarkan diri. Irma sempat dibawa ke rumah sakit Intan Barokah sebelum dirujuk ke rumah sakit umum daerah Karawang. Sepanjang malam, Irma bertarung nyawa. Sehingga keesokan harinya, tanggal 4 April 2016, Irma disahkan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dibawa pulang ke kampung halamannya di Desa Dawuan Timur sebelum dikebumikan. Pihak keluarga berpendapat kematian Irma berpunca daripada kecuaian pawang ular yang terlibat dalam persembahan tersebut. Menurut keluarga, kebiasaan persembahan sebelum ini, Irma akan menggunakan king cobra yang mulutnya ditutup dengan pita pelekat. Namun pada malam itu, keadaan itu dikatakan berbeza kerana ular digunakan tanpa kawalan seperti biasa dan Irma pula hadir sebagai bintang jemputan sahaja. Keluarga berpendapat wujud unsur kecuaian dalam pengurusan persembahan. Namun menurut Ketua Polis Karawang, kemungkinan untuk membuktikan wujudnya unsur kecuaian adalah sangat kecil. Polis menjelaskan tanggungjawab kecuaian tidak boleh terus diletakkan kepada pawang ular kerana berdasarkan siasatan awal, Irma sendiri yang meminta atau menggunakan ular tersebut untuk persembahan. Sehingga siasatan dijalankan, tiada seorang pun daripada saksi yang dipanggil ditetapkan sebagai suspek atau tertuduh. Polis tidak menemui unsur jenayah yang cukup kuat untuk membawa kes ini ke mahkamah. Amin. Kisah ini menjadi lebih menyedihkan apabila suami Irma meluahkan rasa kecewa terhadap pihak penganjur yang tidak hadir memberikan penjelasan atau ucapan takziah kepada keluarga. Kehidupan Irma sebenarnya menggambarkan realiti seorang wanita yang berjuang untuk menyerah kehidupan keluarga. Dia bekerja keras dan menggunakan apa sahaja peluang yang ada untuk mencari rezeki demi keluarganya. Namun risiko yang diambil demi meneruskan kehidupan akhirnya merenggut nyawanya. Orang ini dilihat menikmati pelbagai hidangan dalam kuantiti yang sangat banyak. Sotong bakar yang masih berasap dimakannya tanpa menunggu sejuk. Setiap kali menghirup kuah, dia seolah-olah menyedutnya seperti vacuum. Ikan bersaiz besar dihabiskan sehingga ke bagian lemak. Dongs Apatan atau nama sebenarnya Manoy Apatan merupakan seorang pencipta kandungan yang terkenal dengan video mukbang dari Mindanao, Filipina. Kandungannya sering memaparkan dia menikmati makanan dalam jumlah yang luar biasa. Namun pada 13 Jun 2024, ang isang content creator na mahilig sa mukbang. Isang vlogger na sikat sa pagmumukbang ang pumanaw matapos tumantak ng pagkain. Dong disahkan meninggal dunia pada usia 38 tahun. Sejurus berita kematiannya tersebar, media sosial dibanjiri pelbagai spekulasi. Ramai mendakwa aktiviti mukbang menjadi punca kematiannya. Istilah mukbang merujuk kepada kandungan video di mana seseorang makan dalam kuantiti yang banyak di hadapan kamera. Antara video yang paling popular ialah rakaman ketika Dong menikmati kepala lembu rebus. Mga idol, kain tayo mga idol. Kain natin mga idol, mais. Sobrang lambot mga idol. Dong dilihat memakan kulit kepala lembu yang penuh lemak, mencicahnya ke dalam cuka, malah turut memakan mata lembu. Mata. Menjelang penghujung rakaman, hampir separuh kepala lembu itu berjaya dihabiskannya. Ramai yang mengaitkan video dia menikmati kepala lembu rebus yang syarat dengan lemak sebagai punca kematiannya.
Bagaimanapun keluarga Dong menafikan kepala lembu itu menjadi punca kematiannya. Menurut mereka, video itu direkam pada 1 Jun 2024, yaitu hampir 2 minggu sebelum kematiannya. Mereka turut menjelaskan bahwa kepala lembu itu tidak dihabiskan dalam 1 hari, sebaliknya dimakan secara berperingkat selama 3 hari. Malah sebelum kematiannya, Dong masih sempat merakam 1 lagi kandungan mukbang seperti biasa, termasuk menikmati ayam goreng dalam jumlah yang banyak. Hai mga idol, ito mukbangin natin yung mga idol. Ito. Fried chicken. Dong dilihat memakan 13 ketul ayam goreng yang dicicah dengan kicap bersama nasi putih. Keesokan harinya, salah seorang saudara Dong melaporkan dia sudah meninggal dunia. Menurut ahli keluarganya, selepas makan tengah hari, Dong keluar membeli makanan untuk kandungan seterusnya. Sekitar jam 3 petang, dia sempat menghubungi ahli keluarga sebelum tiba-tiba tidak sadarkan diri. Dong mula menjadi pembuat konten mukbang sekitar tahun 2019. Melalui kontennya itu, akun Facebooknya yang bernama Dongs4 berjaya mengumpul sekitar 457.000 pengikut. Pada mulanya, dia merupakan seorang pekerja binaan dan sering menghasilkan video kebajikan. Namun selepas menyadari bahwa video mukbang mendapat tontonan yang jauh lebih tinggi, dia mula memberi tumpuan sepenuhnya kepada kandungan tersebut. Hasil pendapatan itu digunakan Dong untuk menyara 3 orang anaknya. Dong sudah lama berpisah dengan istrinya dan menjadi satu-satunya pencari nafkah keluarganya. Dong juga mempunyai sejarah tekanan darah tinggi. Sejak tahun 2021, dia sering mengadu sakit kepala. Disebabkan kekangan keuangan untuk membeli ubat secara berterusan, Dong memilih untuk mencubar air yang dikumpulkan daripada batang pokok pisang sebagai alternatif dan turut menjadikannya sebagai kandungan video. Dong mendakwa tekanan darahnya turun kepada sekitar 140/90 selepas mengamalkannya. Namun begitu pakar menjelaskan tiada kajian klinikal yang membuktikan air batang pokok pisang mempunyai khasiat untuk merawat tekanan darah tinggi. Menurut ahli keluarga, kira-kira 2 bulan sebelum kematiannya, Dong mengatakan tekanan darahnya sudah kembali normal. Oleh sebab itu, dia berhenti mengambil air batang pisang. Ahli keluarga juga sering menasihatinya supaya mengurangkan makanan berlemak kerana bimbang tekanan darahnya meningkat. Namun Dong menjawab bahawa semua itu dilakukan demi tontonan dan wang. Prinsipnya mudah, semakin banyak makanan yang dimakan, semakin tinggi pendapatan yang diterima. Doktor mengesahkan punca kematian Dong disebabkan pendarahan otak akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkawal. Kondisi ini menyebabkan salur darah dalam otaknya pecah, seterusnya mencetuskan komplikasi serius sehingga membawa kepada kegagalan fungsi otak dan akhirnya kematian. Ironinya, segala pengorbanan Dong dilakukan demi mencari rezeki untuk keluarganya. Namun selepas pemergiannya, 3 orang anaknya pula terpaksa bergantung kepada bantuan orang ramai untuk meneruskan persekolahan. Mengambil iktibar daripada kisah ini, kesihatan tidak seharusnya dikorbankan demi mengejar tontonan. Mukbang mungkin bukan satu-satunya penyebab kematiannya. Namun apabila kandungan demi tontonan bertembung dengan masalah kesihatan yang sudah lama dihidapi, akhirnya ia menjadi satu tragedi yang tidak dapat diundurkan lagi.